Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, UMNO akan terus berjuang walau wanita keluar parti. Anwar didakwa buli pelajar. Pemimpin Perikatan Nasional terus yakin kerajaan akan berubah selepas pilihan raya negeri. Sanusi tidak dibenarkan berceramah. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad menegaskan, tidakkah Ketua Wanita UMNO bahagian Ketere, Sabariah Hamzah dan beberapa ahli jawatankuasa UMNO bahagian itu keluar parti tidak akan melumpuhkan UMNO bahagian kawasan seperti yang didakwa. Beliau berkata pemimpin datang dan pergi tetapi UMNO tetap akan teguh berdiri dan parti itu hanya memerlukan ahli dan barisan kepimpinan yang setia untuk berjuang demi parti dan negara ini. Katanya wanita UMNO Malaysia menerima hasrat ketua dan beberapa ahli jawatankuasa wanita UMNO bahagian Ketere yang membuat keputusan untuk keluar parti. Keputusan dibuat segelintir ahli ini amat mendukacitakan. Namun tidakkah mereka keluar parti tidak akan melumpuhkan UMNO bahagian Ketere seperti yang didakwa. Susulan pengumuman keluar parti itu, jawatan Ketua Wanita UMNO bahagian Ketere akan dipangku naib ketuanya, Marzuana Ardila Arifin. Sebelum ini, bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa antaranya mengumumkan Sabariah bersama ahli jawatan wanita keluar UMNO dan kini menyokong Perikatan Nasional. Selain Sabariah, turut diumumkan keluar UMNO Ketua Pemuda UMNO bahagian Ketere, Afiq Amani yang juga anak Anwar. Anwar yang juga pengerusi Muafakat Nasional mengumumkan perkara itu pada sidang media khas di kediamannya dan turut dihadiri Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Tauhidin Hassan. Turut diumumkan keluar UMNO beberapa nama tokoh dan bekas pimpinan UMNO, antaranya bekas Datuk Bandar Ipoh Datuk Sirajuddin Saleh, bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli Datuk Muhammad Ibrahim Abu Bakar dan bekas Ketua Pemuda UMNO Bagan Datuk Dr. Nik Muhammad Azli Nik Arifin. Turut diumumkan pengisytiharan kuah parti oleh seluruh ahli jawatankuasa UMNO cawangan cabang 3 Haji Musa membabitkan 20 kepimpinan termasuk Afiq Amani. Pengumuman itu sekaligus menyaksikan jawatankuasa UMNO cabang berkenaan terbubar. Noraini berkata bagi pihak wanita UMNO, beliau mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi khidmat kepada pergerakan itu selama ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man tampil mengkritik kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disifatkan lebih banyak bercakap berbanding bekerja. Menggunakan analogi seseorang mahu menaiki bas, katanya, penumpang tidak perlu lihat bas tersebut cantik atau tidak, sebaliknya perlu periksa kewarasan pemandunya. Katanya kalau kita nak naik bas, jangan tengok bas comel atau tidak comel, kena tengok pemandu gila ke tidak gila. Kalau bas molek, pemandu gila bukan saja tak sampai ke destinasi dengan kita sekali mampus. Nak pergi ke mana? Biar jelas kerajaan nak bawa rakyat ke mana. Masalah ekonomi apa dibuat, apa perancangan. Tuan Ibrahim berkata demikian sebagai mengkritik Anwar dan Menteri Kerajaan Persekutuan yang disifatkannya lebih banyak bercakap daripada bertindak menyelesaikan masalah rakyat. Tegasnya rakyat mahu melihat pimpinan kerajaan melaksanakan tugas, bukan hanya bercakap semata-mata. Katanya ini datang berceramah, duduk ulang penyakau, penyamaan perasuah. Awak kerajaan, kalau betul ada kes rasuah, tangkaplah. Kenapa duduk ceramah? Kata negara kita susah kerana perompak, penyamun rampas harta rakyat. Pergi tangkaplah, dakwa di mahkamah. Kenapa tak dakwa? Tuduh kosong tak jadi apa. Hari ini kita menang, esok minyak turun. Saya ulang, tak payah ulang lah. Buat sahaja. Rakyat sekarang bukan nak dengar menteri, Perdana Menteri bercakap. Rakyat nak tengok apa dibuat. Apabila kita ada kuasa, buat. Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air itu turut menampilkan Anwar yang didakwa tidak melaksanakan agenda reformasi dalam pentadbiran kerajaannya. Katanya kemarin pergi ke Kedah naik helikopter kerajaan untuk berkempen. Mana boleh. Saya bukan apa sebab waktu sebelum ini nak buat reformasi. Mana reformasi itu? Reformasi pentadbiran kata tak akan ada lagi salah guna kuasa harta kerajaan diguna parti-parti politik untuk berkempen. Reformasi pembaharuan dalam parlimen mana? Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajidi Dusuki berkata, PAS harus menjelaskan kepada ahli dan penyokongnya bahawa pengundi parti lain tidak menyebabkan seorang Muslim jatuh kafir. Ini susulan klip video tular yang menunjukkan seorang pengundi tua menegur seorang pekerja kempen Barisan Nasional, mengatakan bahawa sesiapa yang menyokong UMNO adalah kafir dan akan masuk neraka. Dalam satu kenyataan di Facebook, Ashraf melahirkan rasa kesalnya terhadap kejadian itu dan menggesa pengundi memahami perbezaan antara Islam dan agama dan PAS yang merupakan sebuah parti politik. Katanya kita mesti membezakan antara Islam dan parti. Ini dua perkara berbeza. Tidak menyokong PAS tidak sesekali menjatuhkan kekufuran kita. Tidak mengundi UMNO juga tidak menjatuhkan kekufuran kita. Kerana Islam adalah lebih tinggi daripada parti politik, walaupun politik adalah sebahagian daripada agama. Kerana Islam menuntut kita untuk menjaga keseluruhan aspek kehidupan, termasuk aspek politik. Ashraf berkata umat Islam tidak seharusnya hanya menilai orang lain dan menggelar mereka sebagai kafir hanya kerana perbezaan politik. Politik juga tidak boleh menyebabkan umat Islam memutuskan hubungan. Katanya saya amat mengharapkan barisan kepimpinan tertinggi
Tinggi PAS dapat mengeluarkan arahan dan kenyataan bagi menjernihkan fenomena ini bahawa siapa saja mengundi mana-mana parti politik tidak sesekali jatuh kekafiran ataupun masuk neraka. Klip video yang tulai di media sosial sejak semalam menunjukkan seorang wanita dipercayai ahli UMNO mendekati seorang warga emas untuk meraih undinya bagi calon BN. Warga emas itu berkata dia tidak akan sekali-kali mengundi BN kerana percaya semua yang menyokong UMNO adalah kafir. Berdasarkan logat Mega, kejadian itu dipercayai berlaku di sebuah negeri di pantai timur Malaysia. Menurut pengguna media sosial berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi sasaran kritikan sekali lagi kerana kelakuan terhadap seorang pelajar remaja. Kali ini dengan netizen melabelnya sebagai pembuli. Pengguna media sosial itu membidas jawapan Anwar kepada seorang remaja yang bertanya sama ada kerajaan bercadang untuk menghapuskan sistem kuota Bumiputera. Reaksi Perdana Menteri itu dikatakan sebagai buli dan menenggelamkan soalan pelajar itu dan bukan bersifat politik. Semasa sesi dialog di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang di Kepala Bata semalam, pelajar itu meminta dia diberi masa untuk menerangkan beberapa konteks sebelum mengemukakan soalannya. Katanya bilakah sistem kuota akan dimasukkan dan digantikan dengan sistem meritokrasi. Saya dan kawan-kawan saya serta kawan-kawan di luar yang tidak dikenali terkesan daripada sistem kuota ini hanya kerana mereka tidak memiliki status Bumiputera. Bagaimanapun Anwar memotongnya sebelum dia menjelaskan dan kemudian berkata dia sudah menjawab soalan yang sama sebelum ini. Selepas itu dia berkata pelajar itu sepatutnya mengelak daripada membincangkan sistem kuota dan sebaliknya perlu menunjukkan kes-kes khusus orang bukan Melayu yang dinafikan kemasukan matrikulasi membolehkan kerajaan menangani keadaan itu. Anwar juga didakwa mengkritik pelajar itu dengan menyifatkannya tidak adil terhadap pelajar Bumiputera di sekolah luar bandar. Akhirnya dia mengalihkan jawapan kepada politik dengan menyatakan pemansuhan kuota Bumiputera di institusi pengajian tinggi akan menyebabkan Pakatan Harapan dan BN menghadapi kekalahan dalam semua pilihan raya akan datang. Menurut pengurusi PH itu, seterusnya menekankan bahawa menyokong pemansuhan sistem ini akan mencetuskan kekacauan di negara ini. Katanya, Anwar kata hari ini batalkan sistem kuota, kami akan kalah semua pilihan raya di negara ini dan anda akan lebih menderita di negara ini. Itu kena faham. Negara akan diperintah PAS dan bersatu, kena faham. Tapi janganlah umpamanya nak suruh batal sistem kuota ini akan berlaku pergolakan dalam negara. Ini persefahaman dibuat sejak sekian lama. Bulan lalu Anwar menghadiri sesi Town Hall dinilai Negeri Sembilan di mana dia menjawab soalan pelajar tingkatan 6 dengan memujinya kerana peta berkata-kata dan berseluruh dengan berkata dia akan meminta nombornya jika dia masih muda. Dia dikecam kerana kenyataannya yang beberapa ahli parlimen menganggap kata-katanya tidak wajar dan seksis. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumi berkata, meskipun terikat dengan Akta Lompat Parti, namun tidak mustahil kerajaan pusat akan bertukar sekiranya Perikatan Nasional memenangi semua pilihan raya negeri nanti. Beliau berkata ini kerana proses undang-undang yang membolehkan ia berlaku. Katanya begitu juga dengan kerajaan negeri lain, ada proses perundangan mengikut perlembagaan yang boleh dibuat. Pengurusi PN Negeri Sembilan itu turut menyatakan keyakinan potensi gabungan terbabit untuk menang di Negeri Sembilan amatlah tinggi, malah mampu memberi sengit-sengit kepada pihak lawan. Ujarnya sokongan diterima bukan sahaja daripada pengundi Melayu, namun sokongan kaum Cina dan India juga amat memberangsangkan. Katanya ia agak berbeza daripada kajian sikap yang kita lakukan pada pilihan raya umum ke-15 lalu di Negeri Sembilan, yang mana kali ini kita mendapati orang ramai semakin selesa dan beri ruang kepada PN. Reaksi positif dan perkembangan inilah membuatkan jentera kami bersemangat kali ini. Malah katanya jika peratusan keluar mengundi tinggi, potensi untuk PN menubuhkan kerajaan juga cerah. Sementara itu berkenaan dakwaan yang wujud elemen jual kerusi dalam pemilihan calon PN di Negeri Sembilan, beliau berkata sekiranya benar ia berlaku, gabungan itu tidak akan berkempen dalam keadaan ala kadar seperti sekarang. Katanya, kalau saya boleh jual kursi, kita tiada masalah duit, tiada masalah nak berkempen dan sebagainya. Malah bebanan kepada pemimpin dalam menghadapi PRN ini amat gentir dan besar. Pada mereka yang buat dakwaan fitnah bahawa saya jual kursi, saya ampunkan mereka supaya tak perlu cari saya di padang mahsyar nanti. Sebelum ini, media melaporkan calon bebas Dewan Undangan Negeri Isi Kamat, Muhammad Hafiz Baharudin mendakwa wujud elemen jual kerusi terbabit selepas mendapati senarai calon diumumkan gabungan itu sangat lemah dan tidak berpotensi untuk menang. Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azam Mudin menasihatkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno tidak hadir ke ceramah kempen pilihan raya bagi tujuan memastikan keselamatan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu terjamin. Perkara itu diumumkan Afnan sebelum mengakhiri ceramah Mega Perikatan Nasional bersama MB Kedah di Taman Ria. Ahli Parlimen Al-Ustaz itu mendakwa Muhammad Sanusi dinasihatkan tidak berada di pentas ceramah berikutan faktor keselamatan. Katanya pagi tadi Menteri Besar bermesyuarat di Kuala Lumpur untuk membincangkan perkara besar dan daripada itu dinasihatkan beliau untuk tidak meneruskan ceramah pada malam ini kerana ada perangkap yang dipasang oleh musuh. Perangkap itu menghendaki ambil kita masuk ke dalam itu. Dia pegang dan buat sesuatu yang tidak dijangka. Waktu itu kita kena sedia dengan segala kemungkinan.
Saya dah sebut dah dalam tempoh sehari dua ini kemungkinan akan berlaku sesuatu yang dahsyat. Perkara itu dijelaskan di hadapan ribuan pelajar PN yang telah menunggu dari awal memandangkan Muhammad Sanusi dijadualkan turut serta dalam ceramah berkenaan berdasarkan poster yang dikongsi di media sosial. Katanya saya tidak dapat maklumat lengkap kenapa beliau tidak hadir. Saya dimaklumkan oleh penganjur yang beliau pada saat akhir diminta tidak hadir, mungkin atas faktor keselamatan. Saya rasa itu arahan daripada PAS pimpinan pusat. Harap-haraplah tiada ancaman yang membimbangkan. Sebelum ini Muhammad Sanusi juga dilaporkan tidak hadir ke program Sembang Santai bersama Panglima Perang PN di Padang Awam Taman Serai Wangit, Padang Serai sebelum tulangnya kononnya beliau ditangkap. Bagaimanapun polis Diraja Malaysia menafikan laporan berita yang mengatakan Muhammad Sanusi ditahan atau dipanggil untuk dirakam percakapan. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.